Pelajar, hari ini kita masih lagi dalam topik bab 2, pengurusan projek. Okey, topik yang paling akhir sekali hari ini cikgu nak fokuskan iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, kalau you ada buku teks, you boleh buka page 42. Okey, page 42. Ini topik yang paling akhir sekali. Next week kita dah pergi topik yang baru. Okey, dalam sesebuah teamwork, dalam sesebuah kumpulan kerja, kita mesti ada pengurus projek. Okay, who is this pengurus projek? Pengurus projek is manager of the project. Okay, kita mesti ada bendahari, treasurers, kita mesti ada pereka bentuk, designer, kita ada pembangunan produk, product development, kita ada siti usaha, iaitu treasurers. Okay, dalam sesebuah teamwork, pada hari ini cikgu tak nak terangkan apa fungsi pengurus projek, apa fungsi bendahari, cikgu tak nak terangkan. Cuma hari ini cikgu nak bagi tahu dalam sesebuah teamwork, you mesti ada matlamat yang sama. You must have a same goal, untuk achieve sesuatu tujuan. Alright? Bentukkan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Dalam topik ni kita ada 3 poin yang cikgu boleh huraikan dekat sini, iaitu kumpulan kerja bermaksud beberapa individu yang bekerjasama melakukan tugas dan peranan tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan kumpulan kerja? Kumpulan kerja adalah teamwork. Dalam sebuah teamwork tu mesti ada kerjasama. Alright. And point nombor 2 adalah setiap individu mempunyai matlamat yang sama dan saling berkomunikasi. Setiap individu tersebut must have same goal. Dia tak boleh manager dia punya goal lain. Alright. Then after that designer goal dia lain, tak boleh. And then diorang mesti communicate to each other. Right. And point nombor 3 adalah perkara berikut perlu diberi perhatian. Yang pertama, tugasan yang mencabar. Alright, menentukan tugasan yang selaras dengan kemampuan. Contohnya sebuah teamwork tersebut dia tidak boleh menghasilkan produk yang melibatkan teknologi. Right? Maybe dia boleh hire orang untuk hasilkan produk tersebut. Alright, and nombor 2, proses pembentukan individu. Alright, dalam pembentukan individu tersebut, you boleh memilih individu yang berkemahiran dan ada interpersonal. Alright, and then memberi latihan yang bersesuaian. Maksudnya ada training yang bersesuaian dengan setiap individu tersebut. Alright, memberi ganjaran dalam bentuk pengiktirafan. This one more kepada reward pekerja tersebut supaya menggalakkan persaingan yang sehat. Alright. Kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Dalam English kita panggil advantage of teamwork. Alright. Ada 2 kategori, iaitu individu dan pasukan. Pada individu, apa yang kita boleh dapat adalah kurang tekanan, less pressure. And then after that, tanggungjawab mengikut kepakaran. Maksudnya dekat sini, kalau you punya fungsi jaga finance, you just focus on finance only. You tak perlu buat kerja designer, you tak perlu buat kerja treasurer, you tak perlu buat kerja pembangunan produk, tak perlu. Alright, you just focus apa yang you dipertanggungjawabkan. Alright, yang ketiga adalah ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain. Maksudnya dekat sini ahli pasukan tersebut mesti encourage each other. Alright, and then pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama. Maksudnya apa idea yang ada mesti berkongsi bersama. Bekerja pun dalam teamwork. So, apa-apa yang you bekerja dalam teamwork, you mesti cerita, you mesti sharing. Alright? And kepada pasukan pula, alright, mempunyai hasil yang optimum. Right? Komunikasi berlaku secara terbuka. Tak boleh secara tersembunyi. Ataupun melalui WhatsApp.
individual, tak boleh. Dia mesti dalam pasukan, right? Because of you bekerja dalam teamwork. Penglibatan yang menyeluruh, alright? Maksudnya dekat sini penglibatan menyeluruh, dia bekerjasama, okay, dalam semua aspek. Okay, alright. Kalau contohnya designer tunjukkan dia punya rekaan, okay, semua orang mesti memberi komen. Okay, alright. Itu contohnya penglibatan yang menyeluruh. Pengumpulan sumber secara maksimum. Okay, mesti kena buat research yang secara maksimum. Tak boleh buat sikit-sikit, tak boleh, no. Alright. Peningkatan motivasi staff. Right, maksudnya kalau dalam pasukan tu setiap orang mesti encourage ataupun setiap orang mesti saling bantu-membantu antara yang lain. Alright. Sekali cikgu nak rumuskan di sini adalah apa yang dimaksudkan dengan teamwork. Okey, cikgu bagi satu gambar rajah ni. Okey, you tengok ni, gambar A dan gambar C. You rasa ada tak communication dekat sini? Ada tak? Rasa tak ada kan? Alright. Sebab apa? Gambar yang A ni dia maybe akan jatuh, right? And semua akan jatuh. Orang depan akan jatuh, maybe semua orang takkan berjaya untuk pergi ke seberang sana. Sama juga dengan gambar C. Okey, kita tengok gambar B. Okey, dekat sini kita baru tahu dalam sesebuah teamwork tu kita mesti melibatkan communication. Okey, setiap individu tersebut mesti ada dia punya fungsi dia. Alright? Supaya apa kerja yang kita lakukan dalam teamwork boleh berjaya, kita boleh achieve apa yang kita hendak. Right? Okay. Untuk next class kita akan masuk ke topik baru. So cikgu nak lengkapkan latihan yang cikgu berikan. And bye bye.